Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan adakan satu forum berkaitan filem Penunggang Agama. Pada hari ini kita akan ada 3 panel iaitu Saudara Syahmi, Saudara Syahir dan Saudara Azri. InsyaAllah kita akan bahas tentang sebuah filem Penunggang Agama dan mencari apakah jalan ceritanya, kebaikan, keburukan serta nilai yang akan diperoleh. Okey, seterusnya kita akan mulakan dengan panel pertama. Apakah sinopsis daripada filem Penunggang Agama? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Amir selaku moderator kita pada hari ini. Okey, sebagai pengenalan saya ringkaskan lah. Pengenalannya, cerita ni bertemakan tentang seorang yang mengharapkan habuan dunia, iaitu penunggang agama lah, menggunakan agama Islam ni sebagai orang kata apa, nak menutup segala kerja jahat dia ni. Okey, sebagai sinopsis cerita, pada permulaan cerita ni mengisahkan tentang pasangan suami isteri iaitu Amir dengan Ana untuk menentang gangguan makhluk halus. Datuk Afsyam iaitu ayah kepada Amir ni telah mengambil keputusan untuk menggunakan hikmat pakar ruqyah iaitu Tok Haji. Tok Haji ni lah yang penunggang agama ni. Kira kalau nak tengok kan pada segi luaran tu dia memang nampak macam warak kan, nampak macam orang yang zuhud lah. Tapi sebaliknya dia buat perkara-perkara yang orang kata apa, perkara yang syirik lah, perkara yang menyekutukan Allah. Okey, Ana ni isteri Amir ni telah menasihatilah Datuk Afsyam ni. Dia kata janganlah ambil Tok Haji ni sebagai pakar ruqyah untuk berubat apa, mak tiri dia ni. Sebabnya mak tiri dia ni selalu diganggu. Sebab itulah Datuk Afsyam ni menggunakan hikmat Tok Haji ni. Okey, pada pertengahan cerita berlaku pertelingkahan antara Amir dengan Datuk Afsyam ni. Sebabnya Tok Haji ni telah menduduh Amir menyantau ibu tirinya iaitu Datin Maria ni. Kemudian Amir dihalau keluar oleh bapa dia sendiri. Dihalau keluar oleh Datuk Afsyam ni. Lepas pada tu Amir pun minta lah bantuan sahabat dia untuk tinggal di rumah sahabat dia ni untuk sementara waktu lah, sementara orang kata apa, keadaan nak reda kan. Okay. Lepas pada tu Tok Haji ni telah memukau Datuk Afsyam ni. Sebabnya nak inginkan kekayaan Datuk Afsyam ni, dia telah memukau Datuk Afsyam. Sebabnya dia nak segala harta dan juga duit Datuk Afsyam tu. Okay, Tok Haji pun merancang. Dia buatlah satu plan. Dia panggil orang-orang kampung dan juga orang-orang kenamaan lah, lebih kurang macam tu lah. Lepas pada tu buat satu majlis di rumah Datuk Afsyam. Dalam keadaan Datuk Afsyam dikena pukau, Tok Haji pun announce, dia bagi tahu dekat semua orang. Dia kata Datuk Afsyam ingin nak bagi sedekah lah, orang kata nak buat amal jariah, nak sedekah segala duit dan juga tanah dekat Tok Haji. Nampak plan jahat dia tu. Lepas pada tu kerja jahat dia ni tak menjadi. Sebabnya sempat dipatahkan oleh Amir yang sempat mai pada masa tu. Walaupun Amir tu orang kata apa, dalam masa tu tengah ada krisis dengan ayah dia, tapi dia tahu masa tu ayah dia kena pukau dengan Tok Haji tu. Lepas tu bila Amir mai tu, secara automatik dia jadi macam, Datuk Afsyam ni jadi macam terputih lah dia punya pukau dia tu kan. Lepas tu Datuk Afsyam pun sedar. Bila dia sedar, dia halau semua orang keluar, termasuk sekali dengan Amir. Dia halau semua keluar. Tinggallah dia dengan Tok Haji kan. Bila tinggal dia dengan Tok Haji ni, Datuk Afsyam pun tanyalah dekat Tok Haji,
macam mana saya ni nak rasa tenang lah apa semua, dia kata kan. Sebab dia tak pernah rasa ketenangan tu. Lepas tu Tok Haji ni pun bagi tahu lah, kata kat dia, kalau Datuk nak rasa ketenangan tu, saya boleh bagi ketenangan tu. Dia kata lagu tu. Lepas tu Tok Haji pun bagi tahu lah kat Tok Hasham, suruh bawa Datin Maria tu, bini Datuk Hasham ni, pergi ke rumah dia untuk berubat kononnya kan. Lepas pada tu Datin Maria ni pun dia bawa lah ke rumah Tok Haji. Bila dia bawa rumah Tok Haji, Puan Huda, bini Tok Haji ni, telefon Amir dengan keadaan yang cemas. Telefon dengan tengah duk galut-galut ni telefon ni. Dia abang kata apa, Tok Haji ni nak buat something yang tak elok lah. Senang cerita, dia nak apa, dia nak ruga Datin Maria macam tu. Lepas tu bila Amir sampai di rumah Tok Haji ni, dah masuk dalam rumah, dah masuk dalam bilik Tok Haji tu, memang Amir ni terkejut lah kan. Kira orang kata apa, memang terkejut lah nampak Tok Haji tu hampir-hampir nak ruga mak tiri dia. Lepas tu apa nama, terkejut satu lagi, nampak tengok badan apa Tok Haji tu penuh dengan tatu. Lepas tu bilik dia penuh dengan benda-benda yang syirik lah, orang kata rangka manusia, darah manusia lah apa semua. Caranya mantra-mantra apa penuh dalam bilik tu. Lepas tu Tok Haji pun dalam keadaan yang terkejut, dia pun lari. Memang dia tak fikir apa, dia lari terus. Dia lari keluar. Bila dia lari keluar, dia lari sembunyi dalam hutan dengan bini dia. Lari sekali dengan bini dia sebab takut mereka kena tangkap polis. Tok Haji pun marah lah dekat Puan Huda ni. Dia tampak apa semua, dia kata memang dia marah lah kan. Dia marah, dia kata dia tak mau, dia orang kata apa, dia sepatutnya benda tu dirahsiakan. Tapi Puan Huda yang telah bocorkan rahsia tu, sebabnya ialah Puan Huda pun kesian lah dekat Amir kan. Sebab apa, Puan Huda sempat sedar macam tu, dia orang kata apa, hampir-hampir insaf lah kan. Lepas pada tu Tok Haji pun plan lah, dia nak hancurkan terus keluarga Datuk Hasham ni. So dengan perantaraan Puan Huda ni, dia berkomunikasi lah dengan Iblis. Dia minta tolong Iblis, dia kata dia nak hancurkan terus keluarga Datuk Hasham. So bila dia nak hancurkan keluarga Datuk Hasham tu, dia kata Iblis bagi tahu kat dia dengan syarat hang kena bunuh diri hang dulu. Lepas tu dia kata tak apa, hang bunuh diri hang dulu, nanti nyawa aku bagi hang. Lebih kurang macam tu lah Iblis kata kat dia. Lepas tu dia pun bunuh lah diri dia. Bila bunuh diri dia tu, Iblis pun biarlah, hantarlah dia punya puak dia ni pergi serang rumah Amir lah. Lepas tu orang kata apa, tak dan nak kena serang lagi, mereka dah standby lah. Amir dengan Ana ni dah standby dah lah. Mereka baca ayat Ruqyah apa semua, dan mereka halau sihir tu keluar daripada rumah mereka. Lepas tu bila dah hilang, sihir tu patah balik dekat Tok Haji. Bila Tok Haji tahu kata sihir dia tak menjadi, dia minta tolong Iblis, dia mari ke Iblis, dia kata hilang sakit aku ni, apa semua dia kata tu lah. Lepas tu Iblis pun pada akhir tu, Iblis pun kata, pasal apa hang nak percaya cakap aku, kata sedangkan aku ni diutuskan oleh Allah SWT untuk menyesatkan kaum hampa ni sampai hari kiamat. Lepas tu Iblis pun gelap sak lah. Bila gelap sak, Iblis pun hilang. Bila hilang, Iblis hilang daripada badan pemuda ni. Dah hilang, Tok Haji pun mati. Mati dalam keadaan kufur lah, orang kata kan, kufur kepada Allah. Jadi macam tu lah, sabar sedikit cerita tentang sinopsis dan juga pengenalan. Okay, saya serahkan balik kepada moderator kita, iaitu saudara Amir. Dipersilakan. Terima kasih kepada panel pertama berkaitan tentang sinopsis serta jalan cerita tentang filem Penunggang Agama. Seterusnya kita akan beralih kepada panel kedua. Siapakah para pelakon yang melakukan watak di filem Penunggang Agama dan apakah isi yang dapat diambil
daripada jalan cerita tersebut. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Diucapkan terima kasih kepada pihak moderator atau pihak penguji majlis yang telah memberikan soal yang sangat baik, yang sangat bernas, yang sangat bagus kepada saya yang berkaitan dengan filem penunggang agama. Untuk kita bahaskan sebagai tajuk bagi forum kita pada hari ini lah. Okay, sebelum saya ingin memperkenalkan diri saya Muhammad Azri bin Masaidi, I18203093 sebagai selaku panel pada hari ini. Berdasarkan soalan yang diberikan, iaitu apakah watak dan apakah isi-isi penting dalam cerita penunggang agama ini, kita dapat lihat filem penunggang agama ini memainkan ataupun mengambil antara pelakon-pelakon yang agak terkenal dekat Malaysia ni. Antara ini kita boleh nampak antaranya Zul Arifin, Azila Syafinas, Nasibillah Khan, Datuk Jalaluddin Hassan, Salina Saibi, Sabrina Ali, Putri Kasih dan Johan Asyari. Yang mana watak-watak ini memainkan peranan dalam cerita penunggang agama. Okey, kita masuk terus kepada isi-isi penting ataupun apa yang kita boleh ambil daripada filem penunggang agama ini. Bagi saya ataupun sebagai penonton, penonton cerita penunggang agama ini, bagi saya cerita penunggang agama ini merupakan sebuah cerita yang agak menarik untuk ditonton, dan saya sarankan kepada pihak-pihak ataupun kepada masyarakat untuk menonton filem penunggang agama ini. Sebab apa? Sebab dia dalam cerita penunggang agama ini dia mengandungi unsur-unsur yang berunsur-unsur keagamaan, dari segi dakwah dia, dari segi tasawuf dia, dari segi akidahnya, yang mana para penonton boleh mengambil sebagai orang kata sebagai ilmu dalam menjalani kehidupan seharian lah. Sangat menarik lah cerita dia ni. Dia membawa cerita, plot twist dia semua sangat menarik, dan dia berkaitan dengan agama. Okey, kita terus masuk. Antara unsur dari segi akidah dia, dari segi akidah dan tasawuf dia, kita dapat lihat dari segi akidah dan tasawuf dia, yang mana dalam cerita ni pengarah itu sendiri meletakkan ataupun memasukkan beberapa ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana ayat-ayat suci Al-Quran itu boleh digunakan ataupun boleh diambil sebagai satu ayat yang boleh dijadikan sebagai ayat pelindung diri daripada hasutan syaitan dan juga gangguan makhluk-makhluk halus. Antaranya sebagai contoh yang ada dalam filem tu, iaitu surah Al-Baqarah ayat 255, ataupun dikenali sebagai ayatul kursi. Dia berbunyi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ard man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Yang mana ayat ini boleh digunakan sebagai pelindung diri dan boleh digunakan sebagai daripada gangguan makhluk-makhluk halus. Sebab perkara-perkara gaib tu kita wajib kita percayai, dan itu merupakan satu akidah buat umat Islam. Akidah kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam filem ini juga kita dapat lihat perbuatan ataupun perlakuan yang sangat-sangat berdosa besar, iaitu perlakuan menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu kita dapat lihat dalam cerita ini ada satu watak, itu watak Nasibillah Khan memainkan watak Tok Hadi,
yang mana ia seorang ahli penunggang agama dengan berpakaian alim, dengan berpakaian wara, dengan berpakaian tasbih dan sebagainya. Tapi pada yang sama, di sebalik pemakaian tersebut, dia adalah seorang penunggang agama dengan memuja selain Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan mensyirikkan Allah. Itu merupakan dosa yang sangat-sangat besar. Dan dari situ kita dapat lihat bahawa dalam cerita ini dia tunjuk kepada masyarakat bahawa dosa yang paling besar adalah dosa menduakan Allah. Dan orang kata, dan bagi dalam Islam, dosa itu tidak akan diampunkan oleh Allah selagi mana ia tidak kembali kepada pada asalnya lah. Dan seterusnya, dalam cerita penunggang agama ini juga, dalam cerita penunggang agama ini juga, pihak pengarah itu, apa yang saya baca, pihak pengarah itu dia mengambil inspirasi itu daripada pengalaman dia sendiri, yang mana dia pihak pengarah tu berjumpa dengan seseorang yang orang kata dalam penampilannya sangat-sangat alim dan wara', yang mana penampilan itu menunjukkan kita yakin percaya yang dia alim dan wara', padahal dia lah seorang penunggang agama yang belakangnya kita orang kata tak tahu. Dari situ kita tahu, kita dah belajar. Dari situ kita belajar jangan mudah percaya pada orang, lagi-lagi yang alim, yang wara', sebelum kita orang kata mengkaji, menselidik dulu soal asal usul seseorang itu sebelum kita meminta bantuan. Okey, kesimpulannya, jangan mudah percaya dengan seseorang. Dan bagi saya dalam cerita ini sangat menarik dan boleh diambil antara nilai-nilai dan pengajaran yang ada dalam filem penunggang agama ini, dan boleh dijadikan sebagai panduan hidup dalam diri. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada panel kedua berkaitan dengan isi serta barisan para pelakon yang melakukan watak filem penunggang agama. Akhir sekali kita akan beralih kepada panel ketiga. Apakah kebaikan serta keburukan yang dapat diambil daripada kisah tersebut? Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara kita iaitu Amir selaku moderator kita pada hari ini yang menanyakan soalan mengenai kelebihan serta keburukan yang terdapat dalam filem penunggang agama ataupun kekurangan yang terdapat dalam filem penunggang agama ni. Baik, saya baru saja selesai menonton filem ini, jadi saya akan menguraikan sedikit sebanyak dari segi kelebihan serta kekurangan yang terdapat dalam filem penunggang agama ini. Okey, baik. Kelebihan pertama yang saya ingin nyatakan adalah menunjukkan keburukan yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan agama untuk memperdayakan umat Islam. Sebagai contoh, dalam filem ni Tok Haji itu menggunakan agama untuk mengaut keuntungan dengan menjadi seorang ustaz dalam perubatan Islam. Yang mana Tok Haji itu menipu orang ramai bahawa dia merupakan seorang ustaz yang boleh berubat orang. Padahal kita tahu dalam cerita tu Tok Haji itu sebenarnya adalah bomoh temberang sahaja. Jadi pada akhirnya dia hanya ingin mendapatkan duit sahaja. Baik, dari pengajaran yang kita dapat dari cerita ni, orang ramai dapat tahu bahawa bagaimana cara orang jahat menggunakan agama atau untuk menghasilkan wang dengan cepat tanpa diketahui oleh orang ramai bahawa mereka itu sebenarnya hanyalah bertopeng ke agama ataupun menunggang agama sahaja. Baik, dari kelebihan kedua adalah memaparkan bahawa orang kita ni mudah sangat untuk meminta tolong daripada orang lain yang belum dikenali tanpa menyiasat terlebih dahulu latar belakang orang tersebut.
contoh dalam scene movie filem penunggang agama ni, yang mana kita tengok ayah kepada Amir itu memohon pertolongan kepada Tok Haji untuk menyelesaikan masalah yang telah dihadapi mereka, iaitu ibunya telah dirasuk ataupun disantau oleh orang. Jadi dia meminta Tok Haji itu menyelesaikan masalah mereka. Tapi bila kita tengok balik dalam filem ni, pengarah tu menunjukkan bahawa yang menghantar ataupun memulakan santau itu adalah Tok Haji itu sendiri, dengan menggunakan meletakkan santau itu dalam makanan cupcake dan diberikan kepada keluarga Amir itu. Selain itu juga, saya juga ada perasan bahawa cara Tok Haji itu berubat tidak mirip dengan cara perubatan Islam yang benar. Di sini pengarah tu nak menunjukkan bahawa cara tersebut adalah salah. Dalam contoh yang terdapat dalam movie tu ya, Tok Haji tu suruh mak kepada Amir tu supaya dikurung dalam bilik selama 3 hari 3 malam tanpa diganggu. Jadi yang mana kita tahu cara tersebut adalah hanya bomoh sahaja yang buat. Orang yang tahu ni tahulah, orang yang tak tahu ni dia akan kata ustaz tu betul. Padahal ustaz tu hanyalah bomoh temberang sahaja. Baik, dari segi kekurangan. Dari segi kekurangan yang terdapat pada filem ini, dua juga kekurangan yang saya dapat dalam filem ni, iaitu yang pertama adalah memburukkan orang yang mengamalkan ilmu agama. Contohnya pada tahun 80 ke 90-an mesti orang kata mesti kanak-kanak ataupun remaja yang membesar pada ketika itu mesti tahu cerita pasal hantu Kongkom dan hantu Stokin. Cerita ni sebenarnya dibuat adalah untuk menakutkan anak-anak yang pulang dari surau selepas waktu insya' ataupun anak-anak yang pulang mengaji pada waktu malam. Hantu Kongkom ni dan hantu Stokin adalah sebenarnya wanita bertudung labuh dan berstokin serta berpurdah, yang mana kalau kita tahu orang yang mengamalkan agama dengan baik dengan lengkap tu orang perempuan biasa yang pakai tudung, pakai apa. Tapi cerita ni dibuat adalah untuk menakutkan kanak-kanak ketika itu. Dikatakan bahawa hantu Kongkom ni bila bertemu dengan orang, dia akan memberi salam dan meminta untuk memegang anak yang dibawanya. Dan apabila hantu Kongkom ni orang kata berlalu pergi, kita anak yang didukung oleh kita tu sebenarnya adalah bertukar menjadi batu nisan. Jadi dengan adanya cerita-cerita yang demikian ataupun sebegini, dia dapat memburukkan pandangan orang ramai terhadap orang yang kuat mengamalkan agama ataupun orang kata pendakwah-pendakwah yang baru nak berkembang pada tahun 80 ke 90-an pada ketika itulah. Walaupun benda ni ada sahaja yang berlaku, tetapi tak banyak yang kita duk dengar ataupun yang kita dengarkan selama ni. Macam tu jugalah dalam filem Penunggang Agama ni, yang mana mempunyai tujuan yang sama, iaitu mereka memberi pandangan gambaran buruk kepada mereka yang menjadikan agama sebagai panduan hidup.
Jadi pada akhirnya martabat orang yang mengamalkan agama ni juga akan jatuh sekiranya masyarakat mempercayai cerita-cerita yang mengarut yang sedemikian yang berpunca daripada orang yang mengamalkan agama. Okey, keburukan kedua yang saya akan nyatakan adalah kenapa bila ada watak orang yang membawa ajaran sesat, ianya perlu ditokok tambah untuk ataupun diperbesarkan sehingga tidak logik. Contohnya dalam filem tu kita tengok watak Tok Haji dalam filem penunggang agama ni digambarkan sebagai orang yang memuja Beg Homet, lengkap sekali dengan pentagram. Beg Homet tu apa? Beg Homet tu tatu-tatu kat badan Tok Haji tu. Tatu-tatu puja yang dilukis di badan Tok Haji tu, dan pentagram tu lukisan ukiran-ukiran pemujaan syaitan yang ada pada dinding bilik rumah Tok Haji tu. Okey, kalau kita tengok balik, bomoh-bomoh pun tak sampai macam tu. Bila kena dengan orang agama ataupun digelar sebagai penunggang agama, dia punya watak buruk tu kalah bomoh-bomoh yang pernah ada. Jadi pada akhirnya orang agama ini jugalah dipandang buruk oleh orang ramai kerana melakukan orang kata apa, pemujaan ataupun keburukan yang melampaui batas, yang bila orang awam ni tengok kat mata mereka, mereka kata wah, ni betul-betul jahat ni. Bagi saya, orang kata ini adalah salah satu daripada kelemahan yang terdapat dalam filem ini sehingga memberi gambaran yang buruk kepada Islam. Okey, kesimpulan daripada semua ini adalah kelebihan yang ada pada filem ini sedikit sebanyak memberi ataupun membantu membuka mata orang ramai mengenai kesalahan yang berlaku di dunia realiti kita pada masa ni, yang mana dapat membantu kita untuk membezakan antara yang baik dan serta yang buruk. Dan kelemahan yang ada pada filem ini perlulah dibaiki lagi supaya dapat menjaga aib ataupun dapat menyampaikan mesej yang lebih berkualiti kepada masyarakat yang ada pada masa ini. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada panel terakhir berkaitan penjelasan yang baik tentang kebaikan serta keburukan yang dapat diperoleh daripada filem penunggang agama. Okey, seterusnya dapat disimpulkan di sini terdapat 5 nilai serta pengajaran yang dapat diambil daripada filem ini. Okay, yang pertama, umat Islam hendaklah mempunyai rasa takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala kerana mempergunakan agama untuk tujuan keduniaan serta melakukan perbuatan syirik. Kedua, umat Islam hendaklah mengelakkan diri daripada memperalat dan mengadakan agama untuk mendapatkan secebis habuan laba dunia yang bersifat sementara. Okey, nilai ketiga, umat Islam hendaklah mencari ikhtiar dalam menyembuh penyakit melalui perubatan secara kebiasaan seperti di hospital atau di klinik ataupun secara perubatan Islam. Okay, seterusnya, umat Islam hendaklah melazimi Al-Quran serta mendalami ilmu agama sebagai panduan dan rujukan di dunia. Okey, yang terakhir sekali, umat Islam hendaklah sentiasa berhati-hati dan jangan mudah terpedaya dengan golongan yang sentiasa mengambil kesempatan atas nama agama. Rasulullah SAW pada akhir zaman akan muncul orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. Mereka memakai pakaian yang diperbuat daripada kulit kambing, iaitu berpura-pura zuhud untuk mendapat simpati orang ramai. Tutur kata mereka lebih manis daripada gula, sedangkan hati mereka sama dengan hati segala yang betul-betul jahat. Di sini diriwayatkan oleh Tirmizi, Allah SWT berfirman, Innal ladzina yashtaruna
bi'ahdillahi wa imanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang mengutamakan keuntungan dunia yang sedikit dengan menolak janji Allah dan mencabuli sumpah mereka, mereka tidak akan mendapatkan bahagian yang baik pada hari akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan memandang kepada mereka pada hari kiamat. Dan Allah tidak akan membersihkan mereka daripada dosa dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terpisahnya. Hadis ini diambil daripada surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat yang 77. Kesimpulannya, hukum bagi orang yang mempergunakan agama adalah haram serta berdosa besar. Okey, dakwah daripada sini kita dapat lihat bahawa umat Islam perlu mendalami ilmu agama supaya dapat menjadi panduan dan rujukan apabila timbul satu masalah. Okey. Oleh itu umat Islam haruslah sentiasa berwaspada dengan masyarakat yang membawa imej Islam namun menggunakan cara yang salah semata-mata untuk mendapatkan habuan manusia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.